Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai pada muka surat 25 dalam membicarakan risalah-risalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sedang membincangkan risalah yang pertama, iaitu yang bernama Ummul Barahim, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Jadi kita telah membincangkan dalam sesi-sesi yang lalu bahawa dua kalimat syahadat, iaitu lafaz asyhadu an la ilaha illallah dan lafaz yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka daripada kedua-dua kalimat ini, ulama-ulama tauhid radhiyallahu anhum menyusun kitab-kitab mereka. Jadi antara kitab yang paling sistematik pernah ditulis di dalam ilmu tauhid, landaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, ialah kitab Ummul Barahim yang ditulis oleh Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan terdapat 20 sifat yang wajib, yang perlu diiktikadkan di bawah lafaz la ilaha illallah. Dan apabila kita telah mengiktikadkan 20 sifat yang wajib, maka sebaliknya terdapat 20 sifat yang berlawanan daripada 20 sifat yang wajib tersebut. Maka di bawah lafaz la ilaha illallah terdapat 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan satu sifat yang harus. Jadi tersirat di bawah lafaz la ilaha illallah 41 sifat. 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan satu yang harus. Di bawah lafaz Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terdapat 4 sifat yang wajib yang perlu kita i'tiqadkan, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatana. Dan lawannya ialah 4, iaitu 8, dan satu sifat yang harus bagi Nabi-Nabi Rasul, iaitu bersifat dengan segala sifat kemanusiaan. Maka terhimpun di bawah lafaz Muhammad Rasulullah 9 sifat. Maka apabila kita gabungkan 41 sifat-sifat di bawah lafaz la ilaha illallah dan 9 sifat di bawah lafaz Muhammad Rasulullah, maka keseluruhan perkara yang perlu diiktikadkan oleh setiap umat Islam apabila dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka keseluruhan perkara yang perlu diiktikadkan ialah sebanyak 50 perkara akidah yang perlu difahami bersungguh-sungguh oleh setiap mukallaf untuk dia tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam muka surat 25 kali ini, Imam Sanusi radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepada kita dan ingin menerangkan kepada kita sebagai satu faedah tambahan, bagaimanakah sifat 20 yang kita pelajari selama ini tersirat di bawah lafaz la ilaha illallah. Maksudnya apabila kita mengucap, kita hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah, tetapi hendaklah kita meyakini bahawa di bawah lafaz la ilaha illallah tersirat segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan segala sifat-sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diisbatkan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Sanusi dalam muka surat 25 ini dia ingin menyatakan kepada kita bagaimanakah cara untuk kita memahami tersiratnya sifat-sifat 20 yang telah kita hafal. Bagaimanakah sifat-sifat tadi boleh dimasukkan di bawah lafaz la ilaha illallah.
Maka Imam Sanusi radhiyallahu anhu memulakan dengan lafaz ilah. Lafaz ilah yang kita baca, la ilaha illallah, dia berasal daripada wazan fi'alun yang membawa makna isim maf'ul. Jadi lafaz ilah dia membawa makna ma'luhun yang diterjemahkan sebagai ma'budun yang bermakna disembah. Jadi itulah makna ilah yang selama-lamanya kita sebut, dia daripada atas wazan didatangkan di dalam bahasa Arab di atas bentuk fi'alun yang membawa makna ma'luhun, dan kata lain di dalam bahasa Arab yang sama erti dengannya ialah ma'budun. Jadi daripada lafaz ilah kan dikeluarkan satu lafaz iaitu uluhiyah yang bermaksud ketuhanan, yang diterjemahkan di dalam bahasa Malaysia ketuhanan. Dan ketuhanan merujuk kepada penyembahan. Kan maksudnya sesuatu yang sesuatu aktiviti penyembahan. Jadi sekarang apabila kita membaca la ilaha illallah, maksudnya kita mengiktikadkan di dalam hati kita bahawa sesungguhnya tiada sesuatu yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Imam Sanusi ingin membahaskan lafaz ilah tadi. Yang dimaksudkan dengan ilah kan, yang difahami daripada ilah ialah al-uluhiyah, ketuhanan. Jadi Imam Sanusi ingin menyatakan kepada kita apakah sifat ketuhanan tersebut. Apakah sifat yang umum yang mesti difaham oleh setiap mukallaf apabila dia beriktikad Allah Subhanahu wa taala ialah sebagai Tuhan. Maksudnya kita setiap hari meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang kita perhambakan diri. Tetapi ingin dinyatakan oleh Imam Sanusi apabila kita meyakini dan kita beriktikad sepenuhnya di dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah ilah, kan Allah Subhanahu wa taala ialah ilahul alamin, kan yang disembah daripada seluruh alam. Maka Imam Sanusi ingin memperincikan pemahaman ilah kepada kita melalui syarahannya pada hari ini. Jadi Imam Sanusi berkata apabila kita beriktikad uluhiyat Allah, maksudnya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Sanusi menyatakan bahawa uluhiyah membawa dua maksud yang amat penting. Maksudnya ketuhanan, penyembahan, dia mestilah membawa dua makna yang amat penting. Pertama sekali, istighna'uhu an kulli syai'in, yang membawa maksud maha kaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu. Yang difahami daripada itu bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak bergantung, kan tidak berpaut, tidak berhajat kepada sesuatu apa pun. Itu sifat pertama yang mesti kita faham di bawah lafaz uluhiyah. Uluhiyah yang diterbitkan daripada lafaz ilah, kan maksudnya ilah tadi ialah yang disembah dengan hak. Jadi daripada lafaz ilah tadi kita fahamlah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada lafaz ketuhanan dia mestilah maha kaya. Di dalam bahasa Arab digunakan lafaz istighna. Maksudnya maha kaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta, sama ada bukit ataupun langit ataupun syurga ataupun arasy ataupun kursi ataupun segala sembahan manusia, sujudnya manusia, tawafnya manusia, kan berdoanya manusia, segala ibadat yang dibuat oleh manusia tadi, kan dan segala sembahan yang dibuat oleh semua makhluk di dunia, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan satu sifat yang di bawah makna uluhiyah, iaitu istighna, maksudnya maha kaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala makhluknya dan daripada segala sesuatu apa sekalipun. Jadi apabila kita tadi sebagai manusia, apabila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semayang, kan kita sujud, kita meletakkan kepala kita di lantai, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali terlintas di dalam hati kita bahawa Allah tadi memerlukan solat kita, ataupun kita merasakan bahawa Allah tadi bertambah keagungannya apabila kita tadi solat, apabila kita tadi meletakkan kepala kita di lantai. Itu ialah salah faham. Maksud itu ialah bisikan syaitan untuk menyesatkan manusia daripada akidah yang sebenar. Kerana setiap hari apabila kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sebenarnya beriktikad dengan uluhiyat Allah,
dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna pertama yang amat penting daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ialah istighna'uhu an kulli syai'in, yang bermakna maha kaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu. Allah Taala tidak memerlukan sembahan makhluknya. Allah Taala tidak memerlukan pengagungan daripada makhluknya. Allah Taala tidak memerlukan bantuan malaikat, kan? Allah Taala tidak memerlukan arash untuk duduk di atasnya. Allah Taala tidak memerlukan langit sebagai tempat tinggal. Allah Taala tidak memerlukan mana-mana makhluk untuk menolongnya, untuk menulis amalan manusia, untuk melaporkan kepadanya apa segala manusia, kerana Allah tadi ialah ilah, kan? Ilah yang membawa makna maha kaya daripada segala sesuatu. Jadi itu makna yang amat penting, kan, yang perlu kita hayati. Apabila kita membaca saja la ilaha illallah, kan, separuh daripada makna ilah tadi yang perlu kita sematkan di dalam diri kita ialah Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang maha kaya, yang tidak memerlukan kepada manusia, tidak memerlukan kepada malaikat, kan, tidak memerlukan kepada jin, tidak memerlukan kepada bumi, kan, tidak memerlukan kepada langit, tidak memerlukan kepada apa sekalipun makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita faham, yang perlu kita i'tiqadkan, yang perlu kita sedar, kan, yang perlu kita ingat setiap kali kita membaca la ilaha illallah. Itu makna pertama, kan, yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Sanusi menyatakan juga bahawa setelah kita memahami uluhiyah membawa makna maha kaya daripada segala sesuatu, maka makna kedua yang terkandung di dalam lafaz uluhiyah ialah iftiqaru kulli syai'in ilaihi, yang membawa maksud amat memerlukan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti langit, kan, seperti bumi, seperti manusia, seperti jin, makhluk, malaikat dan segalanya. Segala-gala makhluk ni iftiqar, maksudnya amat memerlukan ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita perlu faham, apabila kita menyebut lafaz istighna, maha kaya, jadi kita perlu sedar dalam diri kita yang maha kaya tadi ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kedua, apabila kita menyatakan iftiqar, maksudnya amat memerlukan. Di sini perlu ada sedikit perhatian. Maksudnya apabila kita menyatakan iftiqar, hendaklah kita beriktikad siapakah yang memerlukan tadi, siapakah pelaku bagi perbuatan iftiqar tadi. Maka yang amat memerlukan ialah makhluk, kan, kulli syai'in, selain segala sesuatu amat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighna dirujuk kepada Allah kerana dia yang maha kaya, tetapi iftiqar dirujuk kepada makhluk, kan, kerana makhluk tadi amat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali apabila kita kata al-uluhiyah mempunyai dua makna, iaitu istighna dan iftiqar, dengan kita maksudkan Allah lah yang istighna, maksudnya Allah lah yang amat maha kaya, dan kita terlupa dan kita mengatakan salah satu sifat uluhiyah ataupun salah satu makna uluhiyah ialah iftiqar, dengan seolah-olah kita mengatakan Allah tadi amat memerlukan pula. Jadi di situ ada sedikit kekeliruan. Maksudnya apabila kita berkata istighna, itu memang sememangnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kaya, kan, tidak memerlukan, tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Tapi apabila kita menceritakan tentang makna kedua bagi uluhiyah, kan, sudut kedua daripada lafaz uluhiyah yang disandarkan kepada Allah, yang kita ungkapkan apabila kita membaca la ilaha illallah, maka adalah kita menyedari makna kedua daripada uluhiyah merujuk kepada makhluk. Maksudnya iftiqar kulli syai'in, amat memerlukan segala-gala makhluk, kan, segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaftaqiru ataupun iftiqar, amat memerlukan ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang iftiqar, kan, bukan Allah Taala yang memerlukan, bukan Allah Taala yang amat bergantung, tetapi kita kena faham iftiqar ialah sifat kepada makhluk, kan, iftiqar tadi ialah sifat kepada al-alamin selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi makna, kan, ataupun dari segi lafaz di dalam bahasa Arab ialah iftiqaru kulli syai'in ilaihi, amat memerlukan setiap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut lafaz la ilaha illallah, kan, makna pertama yang telah kita bincangkan ialah Allah maha kaya daripada ibadat kita.
Allah tidak memerlukan penyembahan manusia. Jadi kalau seluruh alam semesta mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak akan berkurangan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kedua sekarang yang perlu kita faham ialah iftiqaru kulli syai'in ilaihi. Amat memerlukan segala makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila makna uluhiyah merujuk kepada makhluk yang amat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting sekali kita faham ialah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, mengapakah kamu tidak memandang? Maksud kita perlu memandang kepada diri kita. Kan kita berjalan dengan kudrat daripada siapa? Kan kita mendengar kan dengan kurniaan pendengaran daripada siapa? Kita boleh melihat kan dengan penglihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami sesuatu perkara kan dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merasa kan sesuatu rasa pada makanan. Kan kita boleh menyedari, kan kita boleh melihat diri kita, kesemuanya dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah kita i'tiqadkan bahawa uluhiyah membawa makna iftiqaru kulli syai'in ilaihi. Amat memerlukan segala makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupakan bahawa diri kita sebagai manusia ialah makhluk. Kan kita ialah makhluk, salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena beriktikad setiap saat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dinyatakan di dalam Hikam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, dia kata, dua nikmat yang tiada mana-mana makhluk pun yang boleh terlepas daripada nikmat tersebut. Pertama ialah ni'matul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua ialah ni'matul imdad, dikekalkan kewujudan tersebut. Yang bermakna setiap saat, kan setiap detik, kan setiap nafas yang dihembuskan oleh manusia, setiap masa yang berlalu, manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditakdirkan Allah Taala melenyapkan ataupun menahan ataupun meniadakan manusia tadi, maka akan lenyaplah manusia tersebut dan lenyaplah seluruh alam semesta. Maka oleh sebab itu apabila kita membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, hendaklah kita mengetahui bahawa yang maha kaya ialah Allah Subhanahu wa taala, yang amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ialah manusia. Jadi itu dua makna lah, makna yang tersirat, yang terkandung di bawah lafaz al-uluhiyah. Kemudian Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, apabila kita telah mengetahui lafaz uluhiyah membawa makna maha kaya, maka di situ dapat difahami sifat wujud. Kerana Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada sesuatu yang lain, maka dia mestilah Tuhan yang bersifat dengan sifat wujud, kan bersifat dengan sifat qidam, bersifat dengan sifat baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, kan qiyamuhu ta'ala binafsihi, sama' basar dan kalam. Maksudnya daripada beberapa sifat 20 yang kita pelajari, kan sifat-sifat tersebut duduk terkandung di bawah lafaz maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah tadi maha kaya, maka dia mestilah Tuhan yang wujud, tidak bergantung kewujudan kepada yang lain. Allah Taala mestilah Tuhan yang tiada awal, yang tidak perlu kepada Tuhan lain mewujudkannya. Allah Taala mestilah tidak binasa. Allah Taala mestilah tidak bergantung, dan Allah Subhanahu wa taala mestilah bersifat dengan kesempurnaan, iaitu pendengaran, kan penglihatan dan berkata-kata. Kemudian Imam Sanusi menyatakan juga bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz, dengan pengertian uluhiyahnya Allah, maksudnya Tuhan yang berhak disembah, maka di situ terdapat makna pergantungan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka difahami daripada situ Allah Taala mestilah mempunyai kudrat, kerana makhluk perlu bergantung kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mestilah mempunyai iradat, dan Allah Subhanahu wa taala mestilah Tuhan yang hidup, dan Allah Subhanahu wa taala mestilah Tuhan yang berilmu. Kan, dan dalam masa yang sama mestilah dialah Tuhan satu-satunya Tuhan yang esa, tiada Tuhan yang kedua, kan Tuhan ketiga yang menjadi tempat pergantungan kepada alam semesta. Jadi daripada pemahaman tersebut kita dapat melihat kan bahawa istighna, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, tersirat di bawah lafaz istighna tadi sifat wujud,
kan? Sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi, sama' basar dan kalam. Dan di bawah makna amat memerlukan alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah makna iftiqar tadi, terdapatlah sifat seperti kudrat, kan, iradat, ilmu, hayat dan sifat wahdaniyah. Jadi kesemua sifat-sifat 20 yang kita telah pelajari tadi, dia akan masuk di bawah makna istighna dan pada makna iftiqar kulli syai'in ilaihi. Dan kedua-dua tadi, istighna dan iftiqar kulli syai'in ilaihi, ialah makna bagi uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita membaca la ilaha illallah, apabila kita mengulangkan lafaz la ilaha illallah, ketahuilah pada hakikatnya kita sedang menyatakan bahawa tiada Tuhan yang maha kaya dan tiada Tuhan yang segala makhluk berhajat kepadanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita panjangkan lagi, tiada Tuhan yang maha kaya yang bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala li hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, sama' basar dan kalam. Dan tiada Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Tuhan yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dan wahdaniyah, tiada Tuhan yang bersifat dengan segala sifat sedemikian illallah, kan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu berkata, disebabkan lafaz la ilaha illallah merangkumi semua permasalahan-permasalahan akidah tadi, merangkumi semua perkara-perkara i'tiqad yang wajib diiktikadkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan lafaz la ilaha illallah sebagai tanda keimanan seseorang manusia, tanda keislaman seseorang manusia. Jadi itu keterangan yang ingin disampaikan oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu. Cuma sekarang cuba kita lihat, kan, dua makna yang dinyatakan tadi. Pertama, maha kaya Allah Subhanahu wa taala yang difaham daripada sudut uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, penjagaan ataupun pergantungan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni ada dua sudut, kan, yang perlu kita faham. Kan, apabila kita membincangkan tentang Allah, maksudnya apabila kita telah meyakini Allah ialah Tuhan yang kita sembah, kan, Allah ialah Tuhan yang menjadikan manusia, maka kita dapat lihat dua sudut yang perlu kita faham. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang diistilahkan sebagai uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita perlu faham bahawa terdapat satu sudut yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat pergantungan. Jadi apabila kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, difahami daripada situ bahawa dialah Tuhan yang menjaga kita, dialah Tuhan yang memberikan kita hidup, dialah Tuhan yang memberikan kita pergerakan, dialah Tuhan yang memberi kepada kita akal. Maka daripada situ keluarlah istilah rububiyah yang bermakna penjagaan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kedua-dua makna tersebut, kan, setiap hari kita baca. Maksudnya Allah sebagai Tuhan yang disembah, Allah sebagai Tuhan yang memelihara kita. Sebagai contohnya di dalam surah Fatihah, apabila kita baca Alhamdulillah, kan, maka lafaz Allah tadi kita merujuk kepada Tuhan yang disembah, kan, ya, Tuhan yang wajib disembah. Dan apabila kita menyatakan lafaz Rabb, di situ kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat pergantungan alam semesta. Itu apabila kita menceritakan daripada sudut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita baca lagi surah Fatihah, kita akan mengakui bahawa iyyaka na'budu, wahai Allah Subhanahu wa taala, hanya kamulah tempat penyembahan, hanya kepada kamulah kami memperhambakan diri. Daripada situ kita dapat lihat makna uluhiyah tadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah, kan, dan dalam masa yang sama kita mengakui bahawa wa iyyaka nasta'in. Di situ kita dapat lihat pergantungan tadi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kamulah tempat kami meminta pertolongan, kamulah tempat kami bergantung. Kan, jadi dalam Fatihah yang kita baca tu, kita sentiasa menyatakan bahawa Allah ialah sembahan kita dan Allah ialah tempat pergantungan. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya daripada sembahan yang kita buat, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah tempat pergantungan kepada manusia. Jadi ringkasan ataupun hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala
jika dipandang daripada sudut Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sudut pemahaman manusia, Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahannya, ialah Tuhan yang mesti diperhambakan diri kita kepadanya. Dan kita pandang daripada sudut yang lain, mengapakah manusia tadi mesti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tuhan-tuhan yang lain, tidak berhala yang lain? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai segala sifat kesempurnaan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah satu-satunya tempat pergantungan manusia. Tiada manusia yang boleh bergantung kepada makhluk yang lain. Tiada manusia yang boleh bergantung kepada berhala, kepada bulan, kepada pokok, kepada apa segala makhluk yang lain. Tiada tempat pergantungan hanyalah melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ Fatihah yang kita baca, dia sentiasa mengingatkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahan. Seperti mana lafaz Alhamdulillah, kan, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tempat sembahan manusia, dan kita sentiasa diingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah tempat pergantungan melalui lafaz Rabb, kan, yang bermakna penjaga, kan, pendidik, pemelihara dan sebagainya. Dan apabila kita mengakui tentang diri kita sebagai manusia lemah, kita mengakui dua sudut tersebut, kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah semata-mata tempat sembahan manusia, iaitu iyyaka na'budu. Allah semata-mata Tuhan yang disembah, yang diperhambakan diri, dan kita ulang, kan, dalam Fatihah, dan kita akui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tempat pergantungan melalui lafaz yang kita baca, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi daripada situ Imam Sanusi, kan, radhiyallahu anhu menutup dengan katanya, dalam keterangan ini, kan, nyatalah bahawa la ilaha illallah merangkumi ketiga-tiga perkara yang wajib yang diketahui oleh mukallaf, kan, iaitu apabila kita dah berkata la ilaha illallah, tersirat di bawahnya semua sifat-sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dinafikan 20 sifat yang berlawanan, dan dalam masa yang sama termasuk di bawahnya satu sifat yang harus. Kemudian Imam Sanusi menyatakan tentang lafaz Muhammad Rasulullah, kan, ucapan kedua daripada dua kalimah syahadat. Dan akhir sekali dalam muka surat 32, Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, maka jelaslah bahawa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah merangkumi segala perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf, kan, perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang wajib bagi Rasul. Walaupun bilangan huruf yang membentuknya amat sedikit, dan walaupun lafaz la ilaha illallah tadi amat pendek, kan, tetapi ketahuilah bahawa semua permasalahan akidah termasuk di dalam lafaz la ilaha illallah. Jadi Imam Sanusi menyatakan disebabkan oleh kandungan, disebabkan oleh lafaz la ilaha illallah merangkumi segala akidah yang telah lalu, dan disebabkan bilangan hurufnya yang amat sedikit, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai tanda dan alamat bagi keislaman, bagi agama Islam yang terpahat pada hati penganutnya. Justru Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima keimanan manusia melainkan dengan mengucapkan kalimat tersebut, iaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi alhamdulillah sampai kepada muka surat 32 tadi, yang maksudnya kita telah hampir, kan, sampai kepada penghujung kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Maksudnya Imam Sanusi ingin menyatakan kepada kita bahawa lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ialah lafaz yang merangkumi perkara-perkara akidah. Dan sebagaimana kita telah maklumkan, antara perkara akidah yang paling penting yang tersirat di bawah lafaz la ilaha illallah ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ataupun laisa kamitslihi syai', kan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamai mana-mana makhluk yang baharu. Kerana apabila kita boleh meletakkan akidah laisa kamitslihi syai', maksudnya Allah Taala tidak menyamai mana-mana makhluk yang baharu, kan, maka apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan apabila kita membaca hadis-hadis, kita akan terselamat daripada ditipu dan dipesongkan oleh syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab Taurat, kan, sebelum Allah Taala menurunkan Al-Quran. Jadi di dalam kitab Taurat dinyatakan juga ayat-ayat mutasyabihat, kan, dinyatakan juga ayat-ayat seperti
tangan Allah di atas tangan mereka kan. Dan ayat-ayat yang lain datang Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama malaikat. Jadi manusia ataupun orang Yahudi, Bani Israel pada ketika itu apabila mereka membaca kitab Taurat dan mereka tadi tidak dijaga akidahnya dengan laisa kamitslihi syai' ataupun mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maka ramai dari kalangan Yahudi terjebak ataupun terjerumus ke dalam satu akidah yang salah, iaitu mentasybihkan Allah ataupun menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Jadi sebab itulah kerosakan yang berlaku di dalam akidah agama Yahudi ialah mentasybihkan Allah ataupun menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, kerana mereka membaca kitab Taurat tanpa disertakan dengan akidah yang kuat. Jadi sekarang ni kita umat Islam yang telah dipelihara akidah dengan oleh ulama-ulama Asy'ariyah kan, ulama-ulama Asy'ari dan ulama Maturidi semenjak berkurun-kurun, mereka telah menerapkan akidah laisa kamitslihi syai' tadi. Kan mereka telah menerapkan akidah mukhalafatu ta'ala lil hawadis kepada setiap umat Islam semenjak mereka kecil lagi. Dan apabila mereka membesar membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan persamaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, maka mereka menafikan zahir makna tersebut dan mereka beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'un. Jadi itu kesimpulan yang amat penting kan daripada keseluruhan permasalahan akidah yang telah kita baca. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kan akidah umat Islam dan memahamkan kepada umat Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai mana-mana makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berjasad. Kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berada di atas, di bawah, di kiri, di kanan dan sebagainya. Moga-moga dengan pemahaman tersebut kan diterapkan dalam diri kita dan dihayati dalam diri ahli keluarga kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara akidah umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.